Tips yang saya dapat berikan ialah sentiasa memberi perhatian dalam kelas dan membuat latihan tambahan. Tips pelajar yang saya sentiasa amalkan adalah sentiasa memberi tumpuan semasa cikgu mengajar dan sentiasa menyiapkan kerja rumah yang cikgu pesankan. Saya percaya kalau untuk tips ataupun cara belajar ni, setiap orang akan ada caranya sendiri. Takkan ada yang sama. Kalau ada pun mungkin dalam beberapa persen saja yang akan sama. Jadi untuk cara saya, mungkin korang boleh untuk amalkan adalah yang first sekali, perlu banyak membaca. Walaupun saya kadang-kadang malas, tapi perlu ada timing lah. Untuk membaca tu ada time dia sendiri. Janganlah korang baca waktu korang masih pening ke apa. Jangan, no. Yang kedua, korang perlu banyak latihan. Especially kalau dalam penghitungan, saya akan buat latihan dalam subjek ekonomi dan sentiasa buat latihan dalam pengajian am dalam bulan-bulan tu. Objektif tu yang tu akan saya buat. So yang ketiga, perlu banyak membaca, especially subjek-subjek pengajian am dan geografi. Yang tu wajib untuk membaca, sebab kalau korang tak baca, memang susahlah untuk korang jawab soalan nanti. Tips belajar yang selalu saya amalkan, saya banyak buat latihan. Saya buat saja apa-apa latihan, terutama yang cikgu bagi, dan saya cari latihan di grup Telegram. Bila kamu banyak buat latihan kan, kamu akan sedar sebenarnya soalan banyak berulang. Not exactly the same, but hampir sama. Jadi kamu tidak ulanglah benda yang kamu pernah salah sebelum ini. Lepas tu, saya banyak print nota padat bagi setiap subjek saya. Sebab saya ni kalau tengok benda yang tebal, saya akan malas mau baca. Jadi saya print nota padat. Jadi saya belajar dari situ saja. Lepas tu kan, mau dekat exam tu, kan ada keluar soalan-soalan negeri. Jadi kalau saya buat semua soalan tu, lepas tu saya analisis dan buat mark sendiri mana soalan yang banyak ditargetkan. Jadi saya banyak buat latihan bagi tajuk tersebut. Dan jangan skop soalan. Okey, sebab kalau soalan yang kamu target tu kan tak keluar, susah. Susah time kamu exam. Kamu akan gelabah. So sedikit tips study dari saya. Cara saya study, pertama saya memang fokus dalam kelas. Time cikgu mengajar tak boleh nak main-main, sebab time cikgu mengajar itulah dia bagi semua apa yang perlu kita buat, apa isi-isi penting dalam sesuatu subjek. So time cikgu mengajar, you need to focus. Focus is the main thing. Second things yang saya buat, bila saya ulang kaji, saya buat nota ringkas balik. So baca, you tulis. Baca, you tulis. Dengan cara ni saya rasa memang you boleh ingat. You tahu apa yang you baca dan apa yang you tulis. So you buat kerja 2 kali. So you akan lebih ingat. Buat nota yang macam ni lah. Nota yang mind map. Saya akan buat mind map, especially sejarah lah. Sejarah memang saya buat mind map untuk setiap topik. So bila nak dekat-dekat exam, minggu study, you just need to baca balik apa yang you tulis, apa nota you. You tak payah nak buka buku satu-satu, nanti you pening, you tak tahu nak jawab apa. Bila exam, you tak tahu apa yang you buat, time tu lah you nak gelabah, dan time tu you akan stress. So it might distract your attention semasa ataupun your fokus ketika exam lah. So jadi 2 je tips saya. Make sure waktu ulang kaji, you buat balik awak buat nota ringkas dan juga fokus dalam kelas. Tips yang saya selalu amalkan adalah belajar mengikut mood. Buat ulang kaji ikut mood. Okay? Karena pada saya, kalau saya buat ulang kaji ikut mood, saya akan lebih fokus dan tidak mudah berasa bosan. Yang kedua, saya selalu belajar topik, ulang kaji topik yang saya kurang faham. Okay? Untuk salah satu cara untuk saya nak faham suatu topik ataupun konsep, saya perlu kerap buat ulang kaji. Okay, yang ketiga, saya selalu belajar secara berkumpulan dan sering adakan soal jawab bersama dengan rakan-rakan.
Ini kerana pada saya mampu mempercepatkan proses pemahaman terhadap sesuatu topik ataupun subjek. Tips-tips yang saya amalkan semasa ada di tingkatan 6 termasuklah: 1. Sebelum saya memulakan apa-apa saja ulang kaji, saya akan berdoa. Ini akan menenangkan hati saya dan juga mempengaruhi psikologi saya untuk membuktikan saya ini boleh memahami dan melakukan apa-apa saja masalah yang saya akan hadapi semasa ulang kaji pembelajaran. Kedua, kita mestilah mendapat restu ataupun berkat daripada ibu bapa, orang tua, guru-guru, staf sekolah dan orang di sekeliling kita. Yang ketiga, merancang masa. Kita perlulah merancang masa dengan baik walaupun kita banyak memegang komitmen. Seperti saya seorang ketua pengawas, saya akan membahagikan masa untuk membuat tugasan pengawas dan tidak akan mencampur adukkannya dengan tugasan-tugasan yang diberikan oleh guru yang berbentuk akademik. Seterusnya, saya juga akan membuat banyak latihan. Saya akan mencari latihan yang berasal dari laman web, Telegram, meminta daripada guru-guru ataupun melalui bookstore. Selalunya guru-guru saya akan memberikan buku-buku latihan dan juga beberapa bahan-bahan latihan lah. Melalui latihan-latihan yang saya buat, saya boleh mengenal pasti kesalahan dan juga kelemahan saya. Pesan saya kepada adik-adik tingkatan 6 yang telah menduduki semester 2 ataupun yang akan memasuki semester 1, saya ucapkan selamat maju jaya, jangan mudah putus asa. Pastikan anda menghargai masa dengan seelok-eloknya kerana di tingkatan 6 tiada istilah honeymoon. Usaha tangga kejayaan dan persediaan strategi menentukan kejayaan. Semoga berjaya. Saya harap kamu orang jangan mudah berputus asa semasa menghadapi tugas dan sentiasa bersedia untuk menghadapi cabaran semasa belajar di tingkatan 6. Usaha tangga kejayaan. Terima kasih. Jadi kepada adik-adik tingkatan 6 yang menonton video ini, saya nasihatkan supaya awak serius ketika berada di form 6. Serius. Dan jangan pernah putus asa sebab kita diberi peluang untuk mengulang. Bukan mengulang semester ya, kita mengulang subjek dia dengan satu kali ujian je. You tak perlu ulang satu sem. You just ulang ujian dia sahaja. So jangan pernah putus asa dan be serious ketika masuk form 6. So bila you rasa putus asa, you tak akan dapat apa-apa. Baik kalau keputusan sekarang kan dah keluar untuk sem 1. Kalau rasa subjek tu tak memuaskan, contohlah kalau awak dapat 3A, 1B+. Kalau awak tak puas hati, awak boleh ulang. Tapi be serious ketika mengulang tu. Jangan sampai bila awak ulang, grade dia turun ke, grade dia sama. Rasa kecewa dia kalau grade tu masih sama, kerugian yang besar sebab saya pernah alami. Saya mengulang, saya dapat grade yang sama. So bila dekat form 6 ni, bila keputusan akhir dia keluar, kita akan ada satu penyesalan kita sendiri. Jadi jangan sampai bila keputusan sebenar nanti keluar, kita ada penyesalan. So kepada adik-adik, seriuslah ketika berada di form 6 kerana masa depan anda terletak pada keputusan form 6 anda. Itu saja nasihat saya. Pesanan saya kepada lower 6 atau pelajar yang ingin mengambil form 6, ambillah form 6. Form 6 banyak kebaikannya. Tanya pada senior kamu. Kerja khusus buat dengan bagus sebab kerja khusus banyak membantu untuk memperbaiki grade akhir kamu. Buat sajalah apa yang cikgu suruh dan presentation buat dengan bagus. Buat form 6 yang sekarang, jangan putus asa. Jangan putus asa tengok result SEM 1 dan SEM 2 keluar sebab kamu ada peluang kedua iaitu ulangan. Buatlah yang sehabis baik untuk ulangan kamu. Okey, akhir dari saya.
good luck and all the best for Form 6. Bye-bye. Okey, kepada yang nak ambil Form 6 ataupun sedang duduk Form 6 Sem 2 sekarang ni, saya nak ingatkan dengan korang, main-main juga, belajar-belajar juga. Jangan sesekali korang ketinggalan dalam pelajaran korang. Kalau boleh sentiasa fokus dalam kelas, walaupun sekarang ni PDPR, korang kenalah fokus juga. Saya tahu macam mana belajar dalam keadaan PDPR online ni. Mesti korang akan ada yang lalai. Janganlah lalai ketika belajar. Kalau boleh, kalau cikgu cakap take note, salin je, conteng je kertas tu mana-mana, asalkan korang ada pergerakan tangan supaya dapat menghubung kepada otak korang. Kedua, saya nak ingatkan dengan korang, atur masa korang dengan sebaik-baiknya, sebab masa tu emas. Dalam masa tempoh 1 tahun setengah ni, walaupun sekarang ni banyak PKP, mungkin akan di-extendkan masa korang belajar, mungkin lebih panjang sedikit, tapi atur masa korang dengan baik, sebab Form 6 ni adalah pilihan korang yang terakhir sebelum korang nak masuk ke degree. So, nak ucapkan good luck kepada korang. Selamat berjuang dan jangan mudah putus asa. Do the best, beat the rest. Okay, nasihat saya kepada pelajar yang nak ambil tingkatan 6. Sebelum kamu masuk tingkatan 6, pastikan mental kamu kuat. Ini kerana akan ada banyak cabaran ataupun rintangan yang akan kamu hadapi waktu kamu ambil tingkatan 6 nanti. Okay. Secara umumnya memang kita tahu kerja khusus lah. Kerja khusus berlambak. Tapi jangan risau. Okay, kerana cikgu-cikgu akan bantu kamu. Cikgu subjek tu akan bantu kamu untuk buat kerja khusus sebenarnya. Bagi bakal pelajar tingkatan 6 yang kurang bernasib baik dalam SPM yang lepas, jangan khawatir. Ini sudah tibanya saat untuk kamu tunjukkan siapa diri kamu yang sebenar dalam SPM ni nanti. Buat yang terbaik, jangan mudah mengalah. Ya. Sering tanyakan soalan kepada guru, dapatkan diri terhadap orang-orang yang lebih cepat faham ataupun pandai lah. Bergaul dengan mereka, sering bertanyakan soalan kepada mereka. Hanya ada satu kata kunci kejayaan sebenarnya, iaitu fokus. Kamu perlu fokus dalam kelas.